Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah untuk kitab Sunan An-Nasa'i, kita akan bincang bab yang ke-30, muka surat 65, As-Safful Mu'akhkhar. Di bawah tajuk As-Safful Mu'akhkhar, iaitu saf akhir. Saf akhir. Ini bab yang ke-30, As-Safful Mu'akhkhar, yakni saf akhir. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab dan hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i menunjukkan kedudukan atau posisi makmum yang berada di saf akhir. Kena ingatlah, di sini saya tidak nyatakan secara bertulis maksud saf akhir ni. Kenapa disebut di bawah tajuk ini saf akhir ni? Maknanya kedudukan makmum di saf akhir. Kerana saf akhir ni biasanya dia tidak penuh saf tu. Kalau ada saf akhir, makna saf sebelah akhir daripada saf pertama, katakanlah saf tu ada 10 saf, katakanlah saf pertama penuh, dia sampai saf yang ke-9 tu dia kena penuh. Kalau tak penuh pun saf yang ke-10. Mana bila kata saf tu ada 12, mana 11 saf bermula saf pertama, dia mesti penuh. Kalau tidak, telah berlaku penyalahan kepada sunnah, bersalah dengan sunnah. Saf yang ke-11, saf 10 tak penuh lagi. Tu. Jadi hak ni nak bincang tu. Jadi kalau kita kata sebelum ni kita bincang, cuma saya tidak catatlah di sini. Kalau kalau kita perhatikan susunan bab yang dibuat oleh Imam Nasa'i ni pun dia ambil kira semua. Kalau sebelum ni kita bincang tentang saf pertama, saf yang ada kelebihan, bagaimana kena rapat ke saf, betul ke saf, bentuk rapat ke saf, habislah kita bincang. Baik. Sekarang ni Imam Nasa'i sebut sah yang akhir. Kenapa sebut sah akhir tu? Sebab sah akhir ni biasanya dia tidak akan penuh. Sebab dia akhir. Tahu tak? Biasa je lah. Lepas tu bila tidak penuh, tetap kena rapat, kena betul. Cuma nak susun lagu mana? Sah tu. Kau nak susun alik kanan belakang dulu. Tapi kalau kita tengok tempat kita ni, dia akan duduk tengah. Hak tu nak bincang tu. Apa tu? Okey, baik. Kalaulah misalnya ada saya pergi ke sebuah masjid tu, sah dia tu, satu sah tu 100 orang lebih. Baik, katakanlah ada 5 sah. Sah yang kelima tak penuh. Jadi tak penuh tu, bila tak penuh, nak penuh tengah dulu ke, kalau nak penuh alik kanan dulu? Biasa amalan tempat kita, dia akan penuh tengah dulu. Lepas tu dia sambung gitu. Ke lagu mana sebenarnya? Sebab selepas ni dia akan bincang pula sahabat kata kita ni, kalau duduk dalam sah, kita akan duduk alik kanan dulu. Kau lagu mana? Itulah nak bincang tu. Baik, cuba tengok di sini. Hadis yang ke-818. Wa bi qala akhbaran Ismail bin Mas'ud an Khalid qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalih wa in kana naqsun falyakun fi as-saff al-mu'akhkhar. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas. Anas ni maksudnya Anas bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sempurnakan saf pertama, kemudian saf yang seterusnya. Jika ada yang kurang, maka ianya adalah saf yang akhir. Jika ada yang kurang, selepas ni kita akan bincanglah. Kalau ada hak kurang, dia kena sah akhir. Selagi ada ruang sah sebelum tu, dia kena penuhkan dulu. Itu maksud dia. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis
Yang pertama hadis bab iaitu hadis Anas adalah sahih. Yang kedua, maksud mesti disempurnakan saf pertama dan saf seterusnya adalah dari sudut betul dan penuhkan saf. Dan jika ada yang kurang jumlah makmum sehingga tidak penuh saf berkenaan, maka ia mesti saf akhir. Maknanya kalau saf akhir tu nak boleh ada saf akhir ni, dia mesti penuh dulu saf sebelum akhir tu. Itu maksud dia nya. Jadi contoh kalau kita ambil setengah-setengah masjid besar kan? Saya pernah tengok sendirilah. Sini pun ada berlaku. Pada hujung tu tak penuh lagi sah tu. Tiba-tiba dia pergi dulu tu buat sah lain di belakang. Salah tu. Dari segi pembentukan sah. Selagi tak penuh sah hadapan, dia tidak boleh buat sah lain. Itu peraturan. Itu peraturan dia dalam bab mana bina saf ni. Di sini pun saya tengok berlaku begitu. Jadi sepatutnya kita kena baikilah dia punya kesilapan itu. Maknanya kalau kita masuk di masjid, tak kira masjid mana pun, kita nak masuk sah kena tengok sah penuh dah sah di hadapan. Kalau selagi tak penuh, kita kena penuhkan. Oh, ni banyak berlaku ni pengalaman kita kuliah di masjid. Memang banyak kita jumpa. Tu. Misalnya kita kata masjid Paya Rambai tu kan antara sah panjang tu. Nah, masjid Paya Rambai kan sekali ganda ni lagi tu. Dia rapat tepi kubur tu sah dia. Tu. Jadi sepatutnya kalau kita mari, janganlah kita buat sah lain, penuhkan dulu sah yang kedua tu. Sebab kalau pengalaman kita kuliah subuh sah kedua tu samanya antara penuh dengan tidak lagi. Tiba-tiba sudah dibuat sah yang ketiga. Tak betul. Yalah, saya tidak nafikan kalau kita kata dia di masjid haram, kecuali masjid tu sebuah masjid, dia kata masjid haram misalnya, masjid Madinah. Kalau dia tak nampak wujud sah tu, itu lain cerita. Kita masuk ke pintu ni. Jadi kira-kira kita nampak tu macam penuh. Tak apa lagi tu. Ni nampak tak penuh tu. Nampak tak penuh tu, pergi buat sah lain dah. Hak tu jadi isunya. Jadi maknanya antara adab ataupun disiplin dalam membuat saf, kena pastikan dulu saf yang sebelum sah akhir itu penuh. Kena pastikan dulu. Sah tu tak sah maya, tidak dinafikan. Cuma dari sudut sunnahnya, dari sudut peraturannya. Begitu. Kalau tidak, tak boleh pahala lah kita. Sebab apa? Tak ikut peraturan. Agama Islam ni agama yang berpendidikan. Pendidikan dia kata latih supaya beradab, supaya mengikut peraturan. Kalau dalam sah ni apa dia? Sunnah dia, peraturan. Dia kena penuh sah kita kata. Saya tidak nafikan lah kalau setengah-setengah masjid besar tu kita tak nampak hujung dia tu. Itu lain cerita. Ni nampak nak tak penuh tu dah. Tak boleh. Dia mesti dipenuhkan dulu. Baik. Yang ketiga, kedudukan saf akhir yang jumlah makmum tidak cukup untuk melengkapkan saf. Bagaimana susunan mereka? Adakah memenuhi ruangan tengah atau memenuhi ruangan kanan atau bagaimana? Saf akhir maknanya kita kata sepatutnya 80 orang. Tiba-tiba ada 30 orang. Jadi hak 30 orang tu nak duduk mana? Nak duduk tengah ke? Nak duduk alik kanan ke? Nak mula tu nak buat sah, nak start mana? Tu dia nak bincang di sini. Jadi perbincangan dia merujuk kepada zaman Nabi lah. Nabi dulu lah ke mana? Sebab itu dia punya pedoman kitanya. Zaman Nabi itulah pedoman kita. Sebab semaya fardu ni ada 5 kali sehari. Tak ada panduan. Baik. Dan generasi itu generasi yang telah mendapat redha Allah, yang diperakui benar. Baik. Jadi kedudukan sah akhir jumlah makmum tak cukup, tak lengkap satu sah. Boleh jadi sepatut sah yang penuhnya 80 orang misalnya. Tiba-tiba ada 40 orang. Jadi 40 orang itu nak letak di posisi mana? Di tengah ke? Sebelah kanan ke? Ataupun sebelah kiri? Hak dahsyat laginya, dia duduk di sana separuh, alik sini separuh. Dan saya pernah tengok tu. Saya pernah tengok. Siapa kita luk dah ada. Jadi kita tak tahu nak duduk alik mana aku ni. Kita buat tengah jadi 3 pula. Jadi hak ni kita tu tak apalah, kita tengoklah di sini. Ulama berbeza pandangan dalam isu ini. Yang pertama, sunat memenuhi ruangan kanan imam. Tu.
Ni satu pendapat, sunat. Dah ada dalil lah. Ada dalil, selepas ni kita akan bincang dalil. Dalam tajuk depan ni ada disebut bagaimana sahabat kata kunna, kami dulu kalau sah akhir kami buat gini. Itu yang pertama, sunat memenuhi ruangan kanan imam. Baik, sekarang ni kalau saya duduk sini, dah ruangnya kanan imam ni sebelah ni lah, sebelah kiri saya ni. Kenapa tu? Engkau saya ngadak aku ni memang tangan kanan dia ada ni. Tapi mana sebelah ni? Mana kalau mengikut pendapat pertama, kita mari kita duduk sah akhir, kita nak buat sah kena duduk alik sana. Penuh alik sana dulu. Dia mari gitu. Tu pendapat pertama. Baik. Dah tu dia anggap sunat gitulah. Tidak disunatkan memenuhi ruangan tengah. Ini adalah berdasarkan kepada riwayat Abi Daud dan orang lain dengan sanad hasan yang bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha secara marfu'. Mana hal ini sahabat Nabi lah. Mana dikaitkan dengan Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada saf-saf di bahagian kanan. Tu riwayat. Riwayat daripada Sunan Abi Daud bersumber kepada Aisyah. Aisyah sebut. Mereka juga berdalilkan selain pada riwayat Sunan Abu Daud tu, mereka juga berdalilkan kepada riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Apa kata Bara'? Kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami suka berada di bahagian kanannya. Mana kalau dia mari, dia akan duduk sebelah kanan. Tu dua tu dalil dia. Ada lagi lainnya. Cuma di sini saya kemuka kedua saja. Baik. Adapun hadis Abu Hurairah yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar berada di bahagian tengah saf dan mesti diluruh ke saf adalah tidak sahih kerana ada perawi majhul yang bernama Yahya bin Bashir bin Khallad yang meriwayatkan daripada ibunya, yang mana ibu dia juga merupakan perawi majhul. Dia majhul, ibu dia pun majhul pula. Dua kali perawi majhul. Perawi majhul ni ringkasnya perawi yang ulama hadis tak boleh nak kenal pasti siapa biodata dia. Tak kenal. Tu sifat riwayat. Kena faham. Riwayat ni bukan semata-mata ada nama jujuk gitu. Bukan gitu maknanya sanad ni. Kalau sanad sekadar ada nama jujuk 37 orang, kita yang ke-38. Misalnya jujuk gitu. Boleh tahu buat sanad gitu. Dia sanad tu mesti diketahui. Tu ayatnya. Baik, tak apalah. Kita kata tu tak apalah, tu sanad hadis ni sanad keturunan kita. Iyalah betul lah. Tetapi ayatnya ruang untuk berlaku penipuan dalam sanad-sanad lain ni sangat besar. Tapi kalau sanad hadis, dia kena lagu tu. Setiap orang perawi tu yang ada dalam rantaian sanad tu, dia mesti dikenal pasti oleh siapa? Oleh pakar. Dia panggil ulama al-jarhu wa ta'dil tu. Kena tahu tu. Baik. Jadi riwayat Abu Hurairah ni dia ada perawi yang dhaif lah. Dhaif ni berat lah, majhul ni mana dhaif berat. Siapa dia? Yahya bin Bashir. Dia ambil riwayat tu daripada mak dia. Mak dia pun tidak dikenali juga siapa. Jadi tak boleh terima. Baik. Disebabkan itulah maka bagi mereka, yakni ulama yang berpendapat sunat duduk sebelah kanan ni, hadis berkenaan tidak layak dijadikan dalil. Tidak cukup syarat untuk dijadikan dalil. Itu pendapat yang pertama, sunat sebelah kanan. Yang kedua, sunat berada di bahagian tengah. Kalangan ulama yang berpandangan begini beristilah dengan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan agar makmum berada di bahagian tengah imam. Tadilah hak dipertikaikan oleh ulama bahagian pertama tadi. Bagi mereka hadis ini boleh dijadikan dalil. Bagi mereka mafhum hadis Abu Hurairah adalah diberi pilihan pada makmum mengambil posisi kanan atau kiri di saf akhir. Imam Malik antara yang berpendapat makmum diberi pilihan untuk berada di bahagian mana yang dia rasa selesa. Khilaf pula ni. Kena ingat ada tak kita sebut khilaf ni tengah ataupun sebelah kanan. Tak ada jumpa duduk sebelah kiri. Tak ada. Yang kedua, tak ada ulama berpendapat boleh buat dua bahagian. Alik kanan sebelah, alik kiri sebelah, ataupun alik kanan sebelah, tengah sebelah. Itu tak ada. Dah waktu Nabi tak benar buat sah begitu. Tu tak boleh. Jadi kalau kita mari sah akhir tengok ada dah hidup alik kanan, pakai hak tu lah. Jangan kata hamba pakai hak ni. Kita pun duduk tengah, buat puluk 4-5 orang pok kita. Sah pun bala, tidak sekat hati. Berat sangat. Kalau lagu tu.
Minta maaf lah, tidak. Amun ni bukan politik saja. Oh, ilang ngatuk mana-mana no. No, tak boleh lagi tu. Saya sebut tu bukan apa. Sebab kita bincang dah hawa sah ni latihan perpaduan. Kita bincang dah dulu. Ingat tak? Sah ni latihan supaya kita ni kalau ada tak kena sikit sebanyak pun kita sabarlah. Ni tak kena orang yang kalau tak kena tu hak berat benar tu lain cerita lah. Tu latihan tu. Nak cari manusia ni lengkap perfect berlaku tak ada atas muka dunia ni. Tak sedut ayat lah. Cari pagi pas gelap esok sama pula pun tak jumpa. Tak sedut ayat lah. Begitu. Asahnya begitu. Asahnya begitu. Jadi maknanya kita faham ni sebenarnya saya buat dua ni sebenarnya dia ada lagi pecah-pecah lain. Cuma dalam pemerhatian saya setakat saya baca, mana hak pecah-pecah lain itu kalau kita dia panggil tadakhur. Tadakhur ni kalau kita serapkan, kita gabungkan dia boleh dua ni sebenarnya. Hak kiri itu tak ada. Ataupun dalam sah tu dua bahagian. Tadilah. Separuh duduk sebelah kanan, separuh duduk tengah ataupun ada duduk kiri duduk ke. Tu tak ada. Jangan buat gitulah. Itu kalau buat gitu ulama hukumkan khilafus sunnah. Sudah menyalahi sunnah. Bila menyalahi sunnah tak boleh pahala lah. Duduk dalam sah tak boleh pahala. Maya sah, tak ada khilaf tu. Sah maya. Ada. Tapi pendapat ni terpencil lah. Kalau semaya tu tidak ikut sah Nabi aja, memang tak sah. Maya ada yang kata gitu. Tapi itu pendapat yang terpencil. Jumhur ulama kata sah hukum mana pun. Tapi tak molek lah. Kita ni kalau boleh dah mari daripada rumah, tiba-tiba tak sah ambil hak molek. Mari daripada rumah tiba-tiba tak saya ambil yang terbaik. Rugi lah gitu. Gitulah dia. Secara ringkasnya begitulah. Bab yang ke-31. Man wasala saffa. Orang yang menyambung saf. Ni. Baik, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i di bawah bab menunjukkan kelebihan menyambung saf. Jangan kita tindakan kita tu menyebabkan jadi terputus sah. Jangan begitu. Jangan begitu. Misalnya, biarlah sebelum kita bincang. Kita bawa beg laptop misalnya. Kita pun letak tepi kita. Padahal itu ada orang semaya. Tak kena gitu. Jangan buat begitu. Terpisah gitu. Tia ni tak apa, tak boleh nak kesok. Beg jangan buat begitu. Memang saya jumpa dah ni hati-hati. Kita duduk semaya, dia mari tepi kita, dia letak beg laptop. Rupanya takut ilah. Dia nak tak belakang je lah sungguh. Tapi dia tak tengah. Supaya kita pergi Mekah selipar, kita lipat, kita tak tengah. Tak apa, dia tak ada najis. Baik begitu, jangan tak tepi jadi terputus sah tu. Tak boleh tu. Tak boleh. Kena berhati-hati. Iyalah kalau kita buat gitu, tak ada kelebihan lah. Sedangkan dalam sah tu ada kelebihan. Ada kelebihan. Baik. Jadi ini satu hadis saja, iaitu hadis yang ke-819 wa bi qala akhbarana Isa bin Ibrahim ibn Mathrud qala hadatsana Abdullah ibn Wahb an Muawiyah bin Salih an Abi Zahiriyah an Kathir ibn Murrah an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah azza wa jal. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menyambungkan saf maka Allah akan menyambungkannya, dan sesiapa yang memutuskan saf maka Allah azza wa jalla akan memutuskannya. Jadi apa maksud Allah menyambungkannya? Apa maksud Allah memutuskannya? Baik, cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis ini. Yang pertama, para ulama menjelaskan, ini saya terlupa nak sebutnya, hadis ni sahih ni, terlupa, tertinggal tu poin tu. Biasanya kita buat begitulah. Hadis ni sahih. Terlupa nak letak situ. Sepatutnya yang pertama tu hadis mana status hadis Abdullah bin Umar ni adalah sahih. Itu sahih lah. Dia sebenarnya panjang lagi, kalau kita tengok dalam syarah dia sebutnya hadis duduk mana tu, saya tidak sebutlah hadis itu tu. Baik. Yang pertama, para ulama menjelaskan maksud menyambung saf adalah memenuhi ruangan kosong dalam saf dan menyempurnakan saf yang tidak sempurna. Baik, sebagai contoh sebelum kita pergi, misalnya sebagai contoh misalnya kita masuk dalam saf, kita ni bila kita masuk kita rapatkan lah, kita penuhkan dengan masuk rapatkan, dan betul tiba-tiba orang yang mari lewat tu, dia mari tu
sejekar daripada kita. Nak buat macam mana? Kena tarik dia. Jangan kecek. Tua dah tak uti lagi. Jangan ayat gitu. No. Ayat gitu hati-hati tak. Berat benar. Kalau kanak-kanak kita buat gitu. Nabi buat begitu. Lepas tu kalau dia buat kerah gitu no. Ikut dia. Tapi kita telah buat sunnah. Jadi kalau kita buat gitu, maknanya kita termasuk dalam orang yang menyambut sah. Dia tu ikut dia. Ataupun kita buat gini isyarat. Tak apa juga. Isyarat. Ataupun kalau kanak-kanak, biasa saya buat kadang-kadang kita apa? Dia faham? Budak-budak. Tu kan. Itu contoh, satu contoh. Manakala maksud memutuskan saf adalah tidak memenuhi ruangan kosong dalam saf, atau menghalang orang lain memenuhi ruangan kosong, atau duduk dalam saf menyebabkan ruangan itu tidak dimanfaatkan oleh musalli. Tadilah saya sebut letak bik tadi. Itu termasuk dalam memutuskan saf. Talih tu. Talih tu. Buat kijak lagu tu Yang ketiga, dia tersilap tu, dia termasuk dalam muka surat tu. Nombor 3 tu. Macam mana jadi nombor 3, nombor 2 tak ada ni. Tersilap tu dia punya point tu dia ni masalah pen lah ni sebenarnya ni. Dia saya betul dalam desktop tu. Memang kita tulis Yang pertama, orang ni duduk dalam laptop. Tertinggal. Saya masuk dalam desktop tu. Nanti jadi lagu tu. Sepatutnya macam mana ni? Moga ni kita perihak dulu. Sampai yang lepas. Ni perihak baru. Jadi bila saya tarik laptop tengok, tinggal apa? Lagi masuk. Bila lagi masuk je, kelas kata kes tu. Sebab tu ada nombor 3. Jadi hak nombor 1 tu, hak dalam desktop saya lah. Hak ni dalam laptop. Jadi hak ni perih ni masa dalam laptop ni. Klik rumah saya semok pula nota tu tinggal poin. Jadi tak termasuk. Tak apalah. Jadi poinnya 3 tadi, nombor 1 saya sebut tadi. Mana hadis ni, hadis punya Abdullah ni sahih. Jadi para ulama tu nombor 2 tu. Hak nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Gitulah. Kelebihan orang yang menjaga kesempurnaan saf akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah maksud Allah akan menyambungkannya. Jadi maksud Allah sama tu, Allah beri rahmat pada dia. Kena ingat hati-hati. Di sini saya pun tidak bagi pendetailan. Rahmat ni apa dia? Di sini dalam konteks ni ada huraian. Maksud boleh rahmat ni mana termasuk keampunan lah. Termasuk, kena tulis tu. Jadi termasuk dalam rahmat Allah bagi orang yang menyambut sah ni dapat maghfirah. Itu makna rahmat lah tu, maghfirah tu rahmat lah. Ada ulama yang hurai begitu. Dalam syarah-syarah hadis. Kelebihan orang, saya sebut ni agak itu sikit ni dari Imam Nasa'i pun, sebab sah ni sangat besar. Dalam penilaian syariat, saf yang sempurna ni memang dia berkait rapat dengan sempurnanya salat itu. Tu. Antara kelebihan lah. Kelebihan orang yang menjaga kesempurnaan saf akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah maksud Allah akan menyambungkannya. Rahmat itu apa? Antaranya maghfirah, keampunan daripada Allah. Dan maksud Allah memutuskan dengannya adalah dengan menyekat rahmatnya daripada sampai kepada orang yang mengabaikan saf. Orang yang tidak cana terhadap saf ni, dia tak akan dapat rahmat Tuhan. Situ, pada waktu tu. Jangan kita ingat tak dapat baca Quran pun tak dapat rahmat kita. Tidak gitu. Hak baca Quran tu dapatlah. Kita ni boleh ketika semaya tu kita nak rahmat Tuhan. Dengan rahmat itulah membantu kita khusyuk. Itu yang disebut oleh ulama. Ni rahmat pun tak boleh. Patut dia jadi semaya pun tidak berkualiti pun. Apa? Sah pun tak betul. Mana kena tekan sungguh lah bab ni. Sayyidina Umar zaman dia lantik khusus. Bukan sekadar tok siok, tok biladak. Dia ada khusus bahagian ni. Musawwib ni, pembetul sah. Yang berusaha betulkan sah. Tu. Penyelaras sah tu. Sampai begitu sekali. Caknanya. Dia punya generasi awal Islam dulu. Baik. Bab yang ke-32. Zikru khairi sufufin nisa' wa syarri sufufir rijal. Perbincangan tentang sebaik-baik saf perempuan dan seburuk-buruk saf lelaki. Nak bincang hak orang panggil saf lelaki yang terbaik ni hak mana? Saf perempuan yang terbaik ni hak mana? Baik.
Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i di bawah bab ini jelas menunjukkan ada perbezaan antara saf lelaki dan saf perempuan dari aspek kedudukannya. Buahnya tu terus. Kedudukan awal dan akhir dalam penilaian baik dan buruk itu sebenarnya. Kedudukan awal ni mana kedudukan pertama? Apakah bila kata sah lelaki ni yang sah pertama untuk sah lelaki ni terbaik, apakah sah pertama juga untuk perempuan yang terbaik ataupun macam mana? Ataupun perbincangan ni berkait dengan zaman Nabi dan bagaimana ahli fiqh faham? Sebab kita lah ni sah kita tidak semesti di belakang sah lelaki, sah perempuan. Bahkan mana-mana masjid pun tidak gitu dah. Ialah ada juga contoh Masjid Muhammadi, bukan sekadar duduk tepi, duduk bangunan lain. Kalau misalnya masjid duduk mana? Sebelah kiri, sebelah kanan imam lah. Masjid terlipuk, tak nampak langsung. Lain tu, dinding tu. Macam mana kedudukan tu? Jadi hak ni, sebab kalau sah zaman Nabi, memang perempuan berada di belakang. Jadi kalau kita nak bincang hadis, tak kena dengan susunan sah zaman kita pula. Kau lagu mana sebenarnya? Baik. Mula-mula sekali kita kena bincang zaman Nabi dulu, baru kita ambil bab fiqh situ. Bagaimana ulama faham? Sebab kalau di Darul Qawthar pun tidak gitu. Dia tak tepi. Bila tak tepi tu lagu mana tu? Dekat mana jadi maya tu dengan perempuan tu? Silap-silap boleh tepuh tu muka lansir tu. Kau lagu mana? Di situlah dia perlu ada pendidikan tentang sah itu. Patutnya pakai minyak wangi pula orang. Bang, no. Anak kena dah tu. Kita nak penuh sah, tak teringat. Mungkin dia ada satu surat masjid ni. Masjid tidak masjid besar. Dia lansir tu separuh. Dia lansir separuh, lepas tu dia buat dinding. Dinding pun nipis lah. Sekeping pelauk gitu ya dia buat. Lepas itu. Tak tahunya pakai minyak angin gabung. Allah, minyak wangi. Sakit hidung-hidung. Orang kata berat aku ni. Hak tu tak ada disebut tu dalam kitab mereka. Sebab tu dia anggap sah terbaik di belakang. Kalau sah tepi tu antara masalah. Lepas tu dia boleh ngitar. Tempat kita ni tak berlaku. Tapi perkara ni dalam hadis berlaku pada perempuan munafik zaman Nabi. Dia hitam perempuan. Baik. Sebab tu kita kena tahu latar belakang hadis. Kena bincang zaman Nabi dulu, baru kita boleh bawa zaman kita. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi bab yang ke-32 ni, perbincangan berkenaan dengan sah-sah perempuan ni, hak mana terbaik? Hak awal ke ataupun hak akhir? Jadi hak tadi buat tu dia. Kedudukan awal dan akhir dalam penilaian baik dan buruk itu. Buatnya tu. Jadi nak bincang tu. Jadi kalau sah lelaki, tu jelas sah lelaki ni, lepas ni kita akan bincang lah. Bahawa sah pertama. Kalau sah perempuan, mesti pertama juga lah. Tengok selepas ni lah. Baik. Hadis yang ke-820. Wabi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik saf lelaki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang akhir. Manakala sebaik-baik saf perempuan adalah yang akhir dan seburuk-buruknya adalah yang awal. Jadi bil'aks, sebaliknya. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah sahih dan ia telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, maksud sabda Nabi SAW sebaik-baik sah. Jadi hak lelaki pun ada sebaik-baik sah. Hak perempuan pun ada juga sebaik-baik sah. Jadi sebaik-baik sah ni apa maksud? Jadi maksud dia adalah mendapat ganjaran pahala yang paling banyak kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berselawat kepada sah pertama. Jadi yang dikatakan sebaik-baik sah tu sah pertama lah. Jadi kalau lelaki sah pertama dia hakikat dia. Supaya Imam Nawawi sebut hakikat ada depan tu lah. Jadi apakah sah yang terbaik? Sah perempuan ni sah pertama juga supaya lelaki? Tidak. Sah akhir. Berat juga tu. Lepas tu jadi lagu mana kalau zaman kita lah ni? Jadi seolah kalau perempuan mari awal, berebut nak duduk belakang. Gitu lah. Pelik nampak tu. Kalau gitu kena buat pintu kot ni. Masuk sah. Pelik. Lagu mana sebenarnya? Tak apalah, kita tengok sini.
Cuma sebelum kita pergi sampai ke situ tu, kena tahu dulu maksud sebaik-baik sah dalam nas ini, dalam teks Nabi sebut ni, dalam sabda Nabi ni, maknanya dapat ganjaran besar. Sebab apa? Hak dikatakan sebaik-baik sah itu, dia akan dapat selawat Allah dan selawat malaikat. Dan kita bincang dah apa maksud selawat Allah kepada sah pertama, apa maksud selawat malaikat kepada sah pertama tu. Itu kita bincang dah dalam sesi lepas. Baik, kedudukan makmum dalam sah pertama sangat sinonim dengan tanggungjawab memperbetulkan sebarang kesilapan imam. Pengikutan imam dengan tepat. Orang hadut sah pertama lah boleh ikut tu imam dengan tepat, sebab dia nampak. Baik. Dan tabligh bagi pihak imam. Ni saya nak ringkaskan tabligh ni, kita bincang dah mubaligh lah. Maknanya dia kalau dulu kan kadang-kadang putus kita kata mati, dia punya elektrik terputus. Jadi tu imam ni suara tak kuat misalnya. Jadi makmum tu dia akan bertindak secara otomatik. Hadut depan. Bila tu imam kata Allah, tu imam ni sakit tekuk, dia akan kata Allah. Itu dia panggil tabligh dalam konteks sah. Kalau nak urut dengan suara tu imam, orang belakang tak dengar tu. Tambah-tambah hari Jumaat, saya kena dah pasal jeruk baju. Pandai dia pergi mampu elektrik tu pada rakaat kedua. Dekat masjid ni, mungkin dia bila dipasarkan, dia tutup semua lah ni. Lepas ni kepala. Tu imam tu pun bagus, dia baca panjang pula ayat kedua bila tahu api mampu tu. No. Sembahyang Jumaat, ni hati-hati nak ni. Sembahyang Jumaat. Orang kata-kata apa lah tu imam ni, tak sporting langsung. Bacalah pendek saya api mampu ni. Berjeruk baju. Tu imam Wisalah tu bonga, pakai kita bonga. Tu ambil angin, buka pintu. Pakak buka pintu. Baik, tak apalah, panas tu biarlah. Lagu mana tu? Sebab tu imam tu tua lah. Tak sebutlah masjid di Kelantan kita. Bagus dia tu baca Quran sedap, cuma suara slow. Memang ada. Dia tu ada. Jadi hak duduk belakang tu tak dengar, kita pun tak dengar. Mubaligh ni, siapa dia hak layak jadi mubaligh? Hak duduk sah pertama tu lah. Hak lebih afdalnya. Bila tu imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Suara dia tu kuat. Tu. Itu maksud dia. Dan kerana itulah ada kelebihan hak duduk sah pertama. Dan hak lebih lagi ni hak duduk dekat dengan sah pertama dan dekat dengan imam tu. Baik. Itu tabligh. Apa-apa kecemasan yang berlaku kepada imam, maka mereka lah yang akan mendepaninya kerana kedudukan mereka yang hampir dengan imam. Selain daripada itu, kelebihan sah pertama lelaki. Tu. Selain daripada itu, kelebihan sah pertama lelaki dilihat juga dari sudut jaraknya yang jauh daripada sah perempuan. Ini mengisyaratkan kepada paling jauh daripada fitnah. Ni dalam konteks zaman Nabi. Kita ni tak timbul sebab dipisahkan oleh tirai, dipisahkan oleh dinding. Tak timbul dah fitnah tu. Dia ginilah sebelum kita pergi lebih jauh. Sebab dia ada berlaku kisah zaman Nabi, kisah ni. Kan? Jadi Nabi dapat maklumat. Jadi pokok munafik ni, perangai huduh dia mari semaya, dia sengaja duduk sehakir sekali. Masa dia rokok, masa dia sujud, dia itar perempuan aku celah kaking. Ada riwayat sebut. Perangai huduh sungguh pokok ni. Pokok munafik lah ni, sebab hati dia rosak pokok ni. Sebab tu Nabi kata gitu. Jadi lepas tu perempuan apa ada jenis gelenyah juga. Itulah dia pilih sah depan tu kerana ada maksud yang sama. Hak Tok Guru anak sebut, hak jatuh jahat, hak tina tala, hak tina gelenyah. Dia boleh main tu dua tu. Ada berlaku gitu. Hati-hati tak kena ingat. Bila saya sebut gitu, sebab hak disebut munafiknya lelaki, hak perempuan tu tidak disebut watak dia macam mana. Cuma yang saya nak perjelaskan di sini, zaman Nabi ni hadirat, mana sebelum sampai satu tahap dikatakan kuntum khairu ummah tu, jangan kita ingat sahabat-sahabat Nabi ni semua sekali support saya nak wakaf lah kerja. Dia melalui proses per kita juga nak boleh jadi baik manusia tu lah. Maka bila dia ada kesetuh tetek perempuan apa ada talu tak talu. Sebelum sampai tahap tu dalam proses pendidikan, jangan kita ingat bila sahabat Nabi 70,000 ni semua support saya nak wakaf laku. Tak kena faham lagu tu. Kau tak ada cabaran cikgu lagu tu. Tak ada cabaran kalau cikgu anak murid satu support perangai support dengan cikgu anak murid. No. Ada juga support tu. Tapi kukuk mana pun anak murid ni bila anak murid sampai 70,000 mesti dah ada hak kurang, tak boleh gitu tu. Cerah. Tak ada cerah ke sahabat ahli syurga? Cerah.
Kan kita bicara dah sebenarnya. Ada mari ayat nak cerai. Nabi kata apa nak cerai? Yo ayat bini dia gini-gini. Nabi tanya, tak ada hak molek ke bini? Oh banyaklah hak molek dia tu. Pula Nabi kata, ra'ilah ke hak molek tu? Nabi kata, kita apa ada tak molek? Ni kita duk sebut bini kita. Memanglah. Kalau suruh bini kita sebut lah. Perempuan pandai sebut. Perempuan lah paling pandai sebut keburukan. Khususnya suami dia. Berkali pas cerah dia sebut. Nah. Kita dia sebut dia. Sedap lah cara biar dia sebut kita pula nak tahu. Nabi kata ginilah. Kalau boleh sabar-sabar, Nabi sebut. Kamu raihkan yang kelebihan dia yang banyak tu. Dan kekurangan tu baikilah. Apa jaminan kalau berkahwin dengan orang lain, perempuan tu perfect. Perempuan tu bagus. Lebih baik daripada hak sedia ada. Mana jaminannya? Jadi bila Nabi sebut itu, sahabat Nabi jadi mikir. Mana kaunseling yang Nabi buat tu jadi, sahabat jadi mikir. Tu nak ayatnya ahli syurga tu. Nak boleh ahli syurga tu, gitulah. Tidak kata ahli syurga ni, malaikat dah perangai. No. Ada. Jangan kita faham gitu salah. Sahabat ni manusia seperti kita. Nak jadi baik dia mesti melalui proses. Perlu masa nak berubah manusia. Zaman sahabat begitu je. Cuma kelebihan dia ni apa? Hati tu ikhlas. Ikut Nabi buat. Nabi tegur, ikut. Tidak marah ke Nabi. Dah cuba buat perubahan. Tu. Dalam kitab Syiah pun dia kagum pada sahabat Muhammad ni. Dalam kitab Syiah. Semaya tu siapa lenguh. Dia kata sahabat Muhammad ni pelik. Jadi Syiah tak faham. Dia kata berapa sahabat Muhammad ni pelik. Dia semaya malam tu. Ni saya baca dalam kitab Nahjul Balaghah, kitab Syiah. Saja kadang-kadang puas baca kitab kita, baca kitab dia. Dia kata sahabat Muhammad ni bila dia tunduk sujud masa sembahyang tahajud, dia lenguh lamanya baca masa sujud tu. Dia buat gini. Dia buat gitu, dia letak atas pipi pula. Bila hilang lengah, dia tu atas dahi pula. Siapa gitu nah? Tu nak ayatnya dia pun kagum dengan ibadat sahabat Nabi. Tak kena ingatlah, tidak saya sebut ni nak sahabat Nabi nak siapa tahap tu, ini dia ada proses dia. Proses kurang tu kena ada. Baru nampak kelebihan, baru nampak Nabi tu berjaya. Generasi setahun ni dia boleh bina sehingga jadi generasi yang terbaik. Kalau dalam hadis sebut gini. Nak ayatnya berjayanya Nabi bawa sukat agama ni masuk dalam diri masyarakat. Betapa tidak terdidiknya masyarakat Arab tu. Kalau kita baca dalam sejarah lah. Dia pergi rumah orang, dia ketuk tu, dia guna gun ni. Tak buka, dia pergi ikut belakang. Apa tak terdidik ni. Tapi kena dengan didikan Nabi, didikan wahyu ni akhir sekali. Sifat orang panggil beradab tu, pergi rumah Nabi, guna ujung kuku. Kuku sebut gitu je. Bila tak ada kat kelik. Tak pergi duduk itak kat celah dinding, pergi bahaya kat belakang rumah ni pulak. Perubahan yang berlaku. Tu hadirat. Baik. Saya sebut tadi takut silap faham. Kadang-kadang orang yang benci pada sahabat juga tengok tu. Juha pun tu semaya pun ada lagi perangai lagu tu. Itu masalahnya. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi hadis Abu Hurairah ni, selain daripada itu, nombor 2, selain daripada kelebihan pertama lelaki dilihat juga dari segi jarak supaya tidak timbul fitnah lah. Salah satu saya maksudkan tadi. Fitnah macam mana? Fitnah tadi lah. Fitnah popok munafik dia ita perempuan. Ketika dia rokok, mana dia tunduk parut benar lah tu. Ataupun ketika sujud kalau misalnya. Tu. Nak boleh mengitar tu. Baik. Disebutkan oleh Nabi SAW. Saf ni, sepatut koma tu. Disebutkan oleh Nabi SAW. Saf lelaki yang paling buruk adalah yang akhir. Kerana ia jauh daripada imam. Dekat dengan perempuan. Dan tidak dapat kelebihan selawat Allah SWT dan para malaikat. 3 ciri tu. Bila disebut sahab buruk, kalau dalam konteks lelaki, 3 tadi ciri dia tu. Apa dia? Akhir. Hak sah akhir tu seburuk-buruk sah lelaki sah akhir tu. Apa? Bila kata sah lelaki yang paling buruk sah akhir. Bapanya kalau sah akhir pun? Pertama sekali, jauh daripada imam. Jauh tu. Dia semua ni sebenarnya isyarat sumari awal berlaku ni ulama kata ni. Sumari awal lah. Tu ciri yang pertama. Yang kedua, dekat dengan perempuan. Ciri yang ketiga, tak dapat selawat Allah dan selawat malaikat. Tu yang jadi buruk tu. Mana mengikut ulama. Baik, kita pergi lagi Sebab kita perlu faham juga ni sebab ni lah dia, sebab itulah hadis ni
Dia ada fiqh, sebab tu kita belajar hadis. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu. Mana orang yang belajar fiqh hadis, lepas tu dia belajar pula fiqh secara khusus. Mantap lah. Ni fiqh hadis. Sebab tu ulama-ulama fiqh bila dia tulis, bila dia hurah hadis-hadis dari sudut fiqh, dia tak akan tinggal ulama fiqh. Dia tak akan tinggal. Baik, cuba kita tengok di sini. Baik, sah akhir perempuan dianggap terbaik, yakni ganjaran yang paling besar bagi mereka dilihat dari sudut jarak mereka jauh daripada sah lelaki, dan ini juga mengisyaratkan pada jauh daripada fitnah. Jadi kalau kita perhatikan yang difahami oleh ulama, fitnah lelaki dengan perempuan dalam semaya pun boleh ada lagi. Apakah di luar semaya? Jadi mana kalau dalam semaya pun hak kira-kiranya paling minimal dah tu nak ada fitnah tu, hak tu pun boleh berlaku dan terbukti berlaku oleh orang-orang yang hati rosak ni. Maknanya kecanaan kita terhadap perhubungan lelaki perempuan di luar solat perlu ditekankan lebih lagi. Dalam semaya pun boleh berlaku. Dan ditekankan begitu sekali. Jadi hilang kelebihan sah tu. Kena ingat ni kita bicara dalam konteks zaman Nabi ni. Kita tak bawa lagi dalam konteks zaman kita. Dia ada perbincangan lain pula. Nak faham hadis ni. Manakala sah pertama bagi mereka, yakni bagi perempuan, dianggap sebagai yang paling kurang ganjaran pahala kerana dia paling dekat dengan sah lelaki. Dan ia mengisyaratkan kepada mudah berlaku fitnah. Ni sah perempuan ni. Mereka tu maksudnya perempuan. Ni dalam konteks zaman Nabi. Baik. Syekh At-Tibi berkata, dalam konteks saf salat lelaki, diperintahkan supaya berada di hadapan. Kalau kita bercakap tentang sah dalam konteks sah lelaki, memang dia ma'mur bitaqaddum. Kata Syekh At-Tibi, memang ditekankan secara hakiki kena ambil sah paling hadapan sekali. Hak tu hak lebih. Jumhur ulama pun kata gitu. Sesiapa yang paling kehadapan, maka beliau akan mendapat ganjaran lebih besar daripada orang lain. Hak sah pertama lebih besar. Yang kedua, nak banding yang kedua dengan 10 jauh besar yang kedua tu. Ni dalam konteks mana ni? Lelaki. Adapun perempuan, mereka disuruh berada dalam keadaan tidak menonjol. Tidak menonjol maknanya kedudukan diri, tidak menonjolkan diri dia dalam sah. Jadi yang paling tidak menonjolnya dia belakanglah. Hak ni kenyataan At-Tibi ni sebenarnya merujuk kepada fenomena berlaku zaman Nabi kisah tadi. Sebab tu kita tak boleh faham gitu dalam konteks kita. Dia ada pemahaman lain. Cuba kita tengok di sini. Imam Nawawi berkata, cuba tengok. Sengaja saya susun ni makna keadaan lebih besar dia punya pemahaman fiqh itu. Kata Imam Nawawi, sudut afdaliyah lelaki. Ni dari sudut sah ni kita bincang sah ni, sudut afdaliyah sah lelaki, kalau nak letak sah tu lebih baik lagi, lebih jelas lagi. Kedudukan afdaliyah saf lelaki dilihat dari sudut kenyataan umum seperti yang tersebut dalam nas. Yang terbaik adalah yang pertama dan yang kurang adalah paling akhir. Itu kenyataan umum dalam nas. Kalau hak lelaki gitulah. Hak pertama lebih baik nak berbanding hak akhir. Hak kedua lebih baik daripada hak akhir. Hak ketiga pun begitulah. Baik, itu kalau lelaki. Mana kalau sah perempuan, seperti yang tersebut dalam hadis adalah sah yang bersama sah lelaki. Jadi hak sebut dalam hadis tadi sah perempuan ni hak akhir tu paling afdal. Hak tu kalau semaya bersama lelaki dalam satu tempat. Tu. Jika sah mereka dibentuk untuk sesama mereka, perempuan sahaja semaya, tak boleh pakai hadis ni. Dia kena pakai hadis lain. Tu. Jika sah perempuan dibentuk untuk sesama mereka sahaja, maka sudut lebih dan kurang sama dengan ciri-ciri sah lelaki. Mana kalau perempuan semaya sama dia, tu imam pun dia, makmum dia belaka, dia kira super ciri sah lelaki. Hak depan sekali tu. Tu. Tu kata imam, sebab tu kata dia kena pakai Imam Nawawi kan fuqaha Imam Nawawi ni faqih. Selain daripada dia ahlul hadis, dia faqih. Tengok lain itu cara tu nak dia hurah tu. Lebih jelas lagi. Saat ni Syekh At-Tibi sebut tu ada dah sebahagiannya. Jelas dah sikit. Hak ni lebih jelas lagi bila disebut oleh Imam Nawawi. Baik. Kata Imam Nawawi lagi. Jadi aspek kelebihan sah perempuan yang dikaitkan dengan sah lelaki adalah merujuk kepada situasi menjauhi berlaku fitnah dengan sebab terlalu dekat dan pergaulan yang tidak terkawal, mudah terganggu pandangan, mengganggu fokus hati dengan sebab nampak pergerakan, suara mereka dan seumpamanya. Hak ni tak ada berlaku dah zaman kita lah ni.
Moga tu tengok, kita tengok masjid-masjid langgar dah. Tak nampak dah perempuan. Tak ada dah ni. Jadi kalau kita tak sah perempuan tidak di belakang pun tak apalah. Itu maksud dia boleh faham tak? Illat tu. Apa illat? Nabi kata sah perempuan terbaik hak belakang. Inilah illat dia. Kalau dia duduk dekat, mudah nampak. Nampak tak macam-macam lah marinya. Jadi tak terkawal, jadi menyebabkan pergaulan, jadi nyada isyarat-isyarat dengan jari ke. Nah, macam-macam boleh berlaku. Fitnah syaitan lebih mudah di situ. Tengok tu terganggu, mesti terganggu. Bagi setengah orang kita terganggu pandang tengok perempuan. Sebab saya sebut, ingat saya sebut saya tu. Tengok perempuan tutup muka, nampak mata saja. Tak ada nak beli kitab, ajak klik lalu. Tengoklah cerita. Dia kata dia tak boleh tengok perempuan tutup habis. Nampak mata saja. Dia mari ganggu dalam fikiran dia. Dia lebih comel nampak perempuan pakai gitu. Jadi bila nampak tu, dia kata rasa nak nikah lalu. Tak ada beli kitab. Ni di balik Islam ni lah. Oh, ada jenis gitu. Jangan kita ingat tergoda ni kerana dedah aurah je. Tak. Syaitan dia ganggu untuk cara lain. Itulah. Tu mudah faham. Tu mudah faham. Jangan kita ingat bikini saja. Tak. Kalau nak bicara tu panjang lah tu. Dia terlalu mendedahkan hilang. Sebab tu jadi nak sama jantan, nak sama tina tu. Tu kesal dia. Ada ulama bicara pula. Tutup tu menjadi normal. Jadi hati tu jadi kekal sebagai dengan secara fitrah tu. Tu ada perbincangan lain pula tu. Jadi hak ni takut terganggu tu lah. Perempuan boleh terganggu, lelaki boleh terganggu. Moga nampak muka zaman Nabi dia tak ada tabir, dia begitu ya. Baik. Cuba tengok 29 bawah tu. Ini semua dengan maksud menjaga agar tidak terganggu salat. Syaitan sangat mudah merosakkan khusyuk jika elemen-elemen yang boleh mengarah kepada, jikalau ada elemen-elemen yang boleh mengarah kepada maksiat. Jadi kedudukan perempuan tu kalau dekat dengan sah lelaki, tadi tak akan berlaku perkara-perkara tadi. Nak isyarat aku tu lah. Tu. Sebab tu saya kata kalau zaman kita sekarang ni, kita boleh hilangkan illat ini dengan cara letak perempuan dalam bilik khusus, ruang yang khusus. Lepas tu lagu mana tu? Sebab tu lah ni dia letak CCTV, cuma besar. Dia tengok. Jadi tak akan berlaku khilaf antara pergerakan imam dengan pergerakan perempuan. Dia tahu Allahu Akbar tu untuk sujud. Untuk bangkit daripada sujud. Dia tahu tak tukar tu. Tu. Tak apalah. Meletakkan kedudukan tidak afdal saf awal bagi perempuan adalah suatu langkah pendidikan supaya masing-masing lelaki dan perempuan menjaga hubungan dan pergaulan. Sebenarnya di situ ada isyarat kepada latihan supaya umat Islam ni dia kena jaga hubungan lelaki perempuan ni yang bukan mahram ni. Hadirat kena ingat dulu masa saya belajar lagu saya pernah sebut bila baca hadis-hadis berkenaan ikhtilat bainar rijal wan nisa, pergaulan antara lelaki dan perempuan, bagaimana Islam bentuk sistem sistem sebagai satu sistem pergaulan lelaki dengan perempuan ni, antara guru saya sebutlah mana kalau kita tidak jaga hak ni kita akan mudah terfitnah. Tak kira lah kita ni ahli peniaga, kita orang biasa, kita orang politik ke, tak kira lah. Bila orang nak guna tu, dia waktu bikin video, dia waktu bikin cerita-cerita. Kalau kita tak jaga, insya-Allah kalau kita jaga betul-betul, insya-Allah payah juga orang nak fitnah kita. Jadi kalau kita tak jaga, mudah orang fitnah. Hatulah latihan dalam semaya, dalam sah ni salah satunya. Mana kalau melibatkan perempuan ni kena berhati-hati, kena ikhlas sungguh, kena ingat kepada Nabi, kena ingat kepada Allah, kena ingat pada agama. Tu bahaya di situ. Sebab apa? Sebab dia mudah sangat di situ syaitan nak ganggu. Sebab tu Nabi sebut panah apa wanita ni tak lebih pada apa ni, seperti melihat wanita seperti panah iblis tu. Wanita tu sendiri aku bimbang kepada banyak Nabi sebut tentang wanita. Bukan kerana wanita tu tak molek. Kesal tu daripada dia. Mudahnya syaitan ganggu. Hak ni pun gitulah juga. Baik. Gitu ya. Yang ketiga, hadis bab menggalakkan lelaki berada dalam sah pertama, memberi peringatan pada musalli agar membiasakan diri datang awal ke masjid, menggalakkan perempuan berada dalam sah yang jauh daripada sah lelaki, dan memberi peringatan agar jangan menonjolkan diri sehingga menimbulkan fitnah. Tu lengkap tu Nabi sebut. Mana perempuan ni jangan menonjolkan dirilah, kecuali keperluan, takut timbul fitnah tu. Ni gelai kaki lagi dah. Dia jalan juga orang dah paling oleh tu benar-benar gitu. Jadi maksudkan di sini nak maksud nak kebaikan. Okay, saya habis sedikit lagi.
Yang keempat, galakkan agar perempuan salat berjemaah. Aisyah radhiyallahu anha antara perempuan yang menggalakkan perempuan salat berjemaah. Kau tidak jadi jahil perempuan. Pertama-tama dalam konteks masyarakat kita ni kan, dengan mari masjid boleh dengar kuliah. Kau tidak jahil perempuan. Ya. Ya. Guru saya sebut biar ni kita tidak nak bincang tentang bangsa kan. Guru saya pernah sebut, dan sebenarnya saya baca dalam internet, dibuat kajian kesan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan dalam mazhab perempuan ni lebih afdal salat di rumah, tak afdal salat. Ada setengah mazhab kata perempuan digalakkan datang ke masjid, bahkan ada setengah kata sama kedudukan dia datang ke masjid. Apa kesan dia? Bila dibuat kajian, maknanya perempuan yang berpegang kepada pendapat kata tak perlu pergi ke masjid, lebih baik salat di rumah untuk perempuan. Kesan dia mereka tak dengar kuliah dan sebagainya. Kesan dia apa? Perempuan yang berpegang dengan pendapat ni dia lebih jahil. Ada disebut gitu. Memang betul sungguh. Almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan bila ada sebut perkara ni. Mungkin dia belajar, yalah kita nak sebut ni, sebut tak apa, bukan dengan maksud nak hina. Misalnya di India kan, Pakistan, memang dia berpendapat gitu. Mazhab Hanafi kan. Nah, tak ada molek semai rumah. Jadi ya Maulana apa sebut, Tok Guru Mufti Besar Kelantan apa sebut, perempuan dia bukan semualah, kalau tak belajar mana dia kebanyakan memang jahil lah. Kesan dia. Kita kata hak belajar secara khusus ngaji tu lain cerita lah tu. Ni tempat kita ni kalau tidak belajar khusus agama pun, bila bawa mari masjid, tama-tama setengah-setengah masjid sedia pula tempat anak. Mana ibu bapa mari masjid boleh semaya, anak letak di satu tempat, ada orang jaga, selamat, tidak diculik. Perempuan tu dia lebih ke depan dari sudut ilmu, nak banding dengan orang lain hak tak mari masjid. Memang ada dibuat kajian tu. Itu kesan pendapat. Sebab tu Yusuf Qaradawi, bahkan Aisyah sendiri berkata lebih baik perempuan ni digalakkan pergi masjid. Banyak kebaikannya. Baik. Yang kelima, yang terakhir, isu kedudukan saf perempuan sama ada di bahagian belakang saf lelaki atau di sisi saf lelaki telah menjadi khilaf di kalangan ulama. Namun secara ringkasnya, ada kalangan mereka yang meletakkan afdaliyah saf perempuan berdasarkan zahir hadis, iaitu di bahagian belakang saf lelaki. Dan ada pula mengharuskan di bahagian lain jika dirasakan lebih efektif dan tidak menimbulkan fitnah. Ini saya buat kesimpulan. Untuk dilihat pada pandangan kedua dengan lebih berkesan, maka setiap disiplin yang berkaitan dengan kehadiran di masjid perlu ditekankan secara pengamalannya. Jadi kalau kita nak ambil pendapat yang kedua lah. Pendapat yang kedua, pendapat kedua. Tadi pendapat kedua mana tidak semesti duduk belakang, duduk tepi boleh. Duduk sama dengan laki pun boleh. Kalau kita nak amal ni, maknanya dalam keadaan standby gitu, dengan dipisahkan oleh tabir, banyak juga masjid gitu. Hak ni dia perlu tahu sungguh adab-adab tentang masjid. Takut sengaja pergi dekat tirai perempuan awak semai situ dah. Walaupun sejekal ya jarak tu misalnya dah. Takut timbul perasaan tak molek, tu kena jaga. Sebab tu bagi saya kalau nak buat sah gitu kena buat dinding. Itu lebih baik. Bukan kata semata-mata tirai ke tidak. Setengah tu dia buat separuh di ni. Tak apalah. Ikutlah tengok. Tu atas perkiraan kita lah. Tetapi pendapat pertama kata dok. Hak moleknya hak asal dalam hadis tu. Hak asal Nabi. Duduk belakang. Jadi kalau kita nak buat tirai pun, buatlah. Tapi duduk belakang sah laki. Kat dia masjid haram pun tidak gitu. Nah, tidak gitu. Duduk tepi dah jadi. Tidak duduk belakang lagu mana. Masjid satu umum. No, tidak jadi gitu dah. Misalnya penggunaan wangian bagi wanita. Ini aspek-aspek yang perlu dijagalah kalau nak duduk dalam keadaan misalnya duduk gini kan, dekat ni. Lepas tu dipisahkan oleh tirai. Tirai pun dah bentuk kainnya. Apa dia? Misalnya di segi wangian. Penggunaan wangian bagaimana perlu disesuaikan dengan kehendak syariat. Jangan pakar terlalu kuat bang. Kan dalam fiqh ada disebut. Kita bincang dah ni. Pergi masjid tak boleh kita lelaki ke perempuan pakar minyak wangi tu siapa bau kuat terlajuk. Sebab ada setengah minyak wangi dicipta khusus untuk menimbulkan gairah misalnya talih atau hadna. Nanya kat orang. Mai molek ganggu habis. Nah. Tu kena jaga tu. Sebab tu dalam agama ni kalau ikhlas dia jadi molek lah. Suara mereka perlu dikawal. Suara pula perempuan. Kalau lelaki ni tidaklah ditekankan suara perempuan. Agar tidak terlalu kuat. Walaupun dia kecek sama dia, mungkin terpisah dengan kain yang nipis saja. Tu kena jaga benar. Dari sudut itulah.
Dan apa-apa yang berkaitan adab-adab ketika berada di masjid wajib dijaga. Kalau kita nak pakar pendapat kedua, supaya kita pakar dah ni. Supaya ni kan tak timbul masalah. Tu. Baik, bab seterusnya, bab yang ke-33, as-saf bainas sawari. Saf di antara tiang. Ni. Lagu mana pula ni? Tiang besar ni mau you. Lagu mana? Terputus ke tak sah tu? Ataupun di antara dua tiang duduk tengah. Alik kanan tiang, alik kiri tiang. Kau lagu mana? Sebab itulah kita bincang minggu hadapan insya-Allah bab ni. Ni perbincangan ni dalam konteks terputus sah dengan objek lah. Itu. Ini kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.